Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Nur Nadia Kalisha dari Sekolah SCKC Nyukwa. Saya menyertai tokoh nilam kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dengan ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Belalang dan Semut. Belalang dan Semut menceritakan pada suatu musim panas, seekor belalang sibuk menghabiskan masa siangnya menyanyi dan menari dengan girangnya. Di mana-mana dia melompat. Semut sibuk mengumpul bijiran gandum dan jagung. Dia ketawa pada semut dan berkata, "Sungguh membosankan. Kenapa kamu tidak menyanyi dan menari bersama saya daripada bekerja di bawah terik matahari?" "Kami sedang menyimpan bekalan makanan untuk musim sejuk," jelas mereka. "Kamu patut lakukan perkara yang sama." Belalang itu ketawa dan menjawab, "Kenapa perlu bimbang akan musim sejuk? Saya ada banyak makanan sekarang." Dia lalu melompat pergi untuk mencari teman bermain. Begitupun, apabila tiba musim sejuk, belalang itu tidak lagi mencari makanan. Kesejukan, dia mengetuk pintu rumah semut. "Boleh kamu berikan saya sedikit bijirin?" rayunya. "Saya terlalu sejuk dan lapar untuk menyanyi." "Kami bekerja kuat sepanjang musim panas untuk menyimpan makanan," jawab mereka. "Apa yang kamu lakukan?" "Saya leka menyanyi dan menari," katanya. "Kalau begitu, menyanyi dan menari untuk kami sekarang," mereka mengarahnya. "Sudah tiba masanya kamu berusaha untuk makan malam kamu." Dalam cerita ini, saya menyukai watak semut yang berusaha mencari bekalan makanannya. Seperti peribahasa, "Sediakan payung sebelum hujan," yang bermaksud berwaspada sebelum ditimpa kesusahan. Sebuah cerita yang mengisahkan tentang seekor anjing yang telah mendapat sekupil tulang yang besar dari pasar. Dia menggigit tulang itu sambil berlari ke tempat yang selamat untuk memakan tulang tersebut. Anjing itu sampai ke sebatang anak sungai yang jernih airnya. Ia berjalan untuk menyeberangi sungai itu. Ia mula berjalan perlahan-lahan untuk menghabiskan masanya sebelum memakan tulang itu. Tiba-tiba, anjing melihat ke dalam air sungai. Ia kemudian melihat anjing lain yang memandang kepada dirinya dan menggigit tulang juga. Ia tidak sedar itu adalah bayangnya. Anjing berfikir, "Tulang kepunyaan anjing itu kelihatan lebih besar daripada tulang kepunyaan aku. Aku akan rampas tulangnya dan membawanya lari." Ketika cuba membuka mulut untuk menarik tulang itu, tulang di dalam mulutnya terjatuh ke dalam sungai. Tulang itu pun tenggelam. Dari cerita ini kita mendapat pengajaran di mana kita hendaklah bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita juga tidak boleh tamak kerana akan merugikan diri sendiri. Sebab kata pepatah, orang tamak selalu rugi. Pada suatu hari, kura-kura ternampak helang terbang tinggi. Ia juga berasa ingin terbang. "Ajarkan aku terbang," ujar kura-kura kepada helang. "Kamu tidak mempunyai sayap," balas helang. Namun, kura-kura terus merayu. Akhirnya, helang bersetuju. Helang pun mengangkat kura-kura hingga ke udara. Kemudian, helang melepaskan kura-kura dan menyuruhnya mengibarkan kakinya seperti sayap. Malangnya, dia jatuh menjunam ke bawah. Mujurlah dia jatuh di dalam sebuah kolam. Sejak itu, dia sedar akan kelemahan dirinya. Seekor singa merungut dan marah kepada seekor nyamuk yang asyik terbang di kepalanya ketika dia hendak mengelapkan mata. "Pergi kamu dari sini sebelum aku memijakmu dengan kakiku," ngaumnya. "Aku tidak takut padamu," kata nyamuk memperolok-olokkannya. "Mari berlawan dan lihat siapa menang." Singa pun bersetuju. Nyamuk dengan pantas menjunam ke arah singa dan menggigit hidung singa berkali-kali. Ketika cuba memijak nyamuk, singa tercakar diri sendiri dengan kukunya hingga berdarah. "Cukup," ia akhirnya menjerit. "Cukuplah, kamu menang." Cerita ini mengajarkan kita supaya tidak menjadi hidung tinggi seperti singa, kerana pada akhirnya diri sendiri yang akan malu. Cerita ini mengisahkan tentang seekor semut yang sedang mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam tersebut, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut itu ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik.
Merpati menggigit sehelai daun lalu menjatuhkannya dekat dengan semut yang sedang terkapai-kapai itu. Semut bergerak ke arah daun lalu memanjat daun itu. Akhirnya daun hanyut ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam lalu berjalan ke pokok. Pada ketika itu, seorang pemburu hendak melemparkan jeratnya ke arah merpati. Semut menggigit kaki penjerat burung. Penjerat burung berasa sakit, lalu melepas jeratnya. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Cerita ini mengajarkan kita supaya kita hendaklah sentiasa berbuat baik kerana perbuatan yang baik dibalas baik. Sekian, terima kasih.